Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur. Anda kini sedang menyaksikan Dialog TVS bersama saya Luqman Muhammad. Dan saya Riza Awang. Kita akan membawakan kupasan mengenai isu-isu semasa dan tentunya setiap minggu juga Zarul, Betul. kita ada tetamu jemputan Zarul ya. Yang untuk membahaskan isu-isu semasa yang kita bawakan setiap minggu. Dan bersama kita pada hari ini ialah Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapain. Kita ucapkan selamat datang kepada Datuk kerana sudi bersama kita untuk hari ini. Jadi Datuk, kita bercakap mengenai pendidikan selari dengan kementerian yang Datuk pegang ketika ini. Dan baru-baru ini juga Premier Sarawak Datuk Pendidikan Seri Abang Johari Tok Openg telah mengumumkan bajet yang sememangnya tumpuan terhadap bidang pendidikan khususnya untuk melahirkan pembangunan modal insan selari dengan sasaran Sarawak untuk menjadikan negeri maju menjelang 2030. Jadi bagaimana Datuk melihat inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh Premier Sarawak sendiri dan bagaimana Datuk melihat sasaran yang dilakukan oleh Premier untuk tahun hadapan, Datuk? Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada TVS kerana menjemput saya dalam program Dialog TVS ini. Sebelum saya menghuraikan mengenai bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Premier mengenai pendidikan negeri Sarawak, ingin saya nak jelaskan falsafah pendidikan yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Premier. Pertama, kita mesti melihat bahawa penekanan ini amat tinggi sekali dengan wujudnya sebuah kementerian di bawah kepimpinan beliau, iaitu kementerian khas untuk pendidikan, dan juga beliau telah menekankan betapa pentingnya pendidikan ini sebagai suatu usaha untuk kita menghasilkan modal insan supaya selari dengan ekonomi baru yang telah dilaksanakan oleh beliau, terutamanya ekonomi hijau ataupun green technology berdasarkan kepada berbagai cara, terutamanya hydrogen economy. Sebab itu beliau menekankan pentingnya masyarakat ataupun anak-anak negeri Sarawak bersiap sedia mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang tinggi supaya selari dengan pembangunan digital, pembangunan teknologi yang terkini. Dalam bajet yang lepas, memang banyak penekanan diberi kepada pendidikan dan berbagai cara telah dilakukan yang akan saya jelaskan satu persatu. Pertama ialah isu PTPTN. PTPTN ini saya rasa kalau kita nak lihat negeri-negeri lain, malah di peringkat nasional pun tidak berjaya dilaksanakan sebagaimana telah dijanjikan oleh berbagai pihak. Tetapi negeri Sarawak tidak pernah berjanji apa pun PTPTN ini. Tetapi kita melaksanakan untuk membantu graduan yang menghadapi masalah terutamanya selepas COVID ini untuk mendapat pekerjaan yang baik dan juga pekerjaan yang selaras dengan apa yang mereka belajar di universiti ataupun di institusi pengajian tinggi. Sebab itu Kerajaan Negeri Sarawak semenjak tahun 2021 telah melaksanakan suatu dasar ataupun polisi untuk membantu mereka ini, di mana mereka diberi 30% bantuan membayar balik PTPTN ini jika mereka telah dapat membayar 30% daripada hutang PTPTN mereka. Ini merupakan suatu bajet yang besar di mana semenjak kita melaksanakan pendidikan ini, PTPTN ini, kita telah berbelanja sebanyak 90 juta untuk pelajar-pelajar ataupun graduan dan telah memberi manfaat lebih daripada 22,000 pelajar kita. Jadi saya memang tertarik dengan usaha kerajaan dalam membantu pelajar-pelajar kita ini. Yang kedua ialah untuk mengurangkan beban kos sara hidup sekarang ini. Sebagaimana kita tahu bahawa selepas COVID ini ramai daripada masyarakat kita menghadapi masalah dari segi beban kos hidup. Jadi kerajaan telah melaksanakan voucher buku di mana seluruh pelajar-pelajar yang dapat memasuki IPTA atau IPTS akan diberi RM500 untuk mengurangkan beban keluarga mereka untuk membeli buku-buku. Selepas itu juga yang ini paling menarik yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri iaitu memberi laptop percuma kepada hampir 5,000 pelajar yang dalam golongan yang tidak berkemampuan yang telah berjaya masuk ke IPTA dan IPTS pada tahun 2024 nanti. Selain daripada itu, kita juga mempunyai skim pelajar untuk sekolah-sekolah rendah dan sekolah menengah. Misalnya bantuan pakaian uniform sekolah di mana telah ditingkatkan kepada 2,000
2 juta dan ini akan memberi manfaat kepada pelajar seramai 30,000 pelajar. Dan yang satu lagi yang paling menarik ialah kita akan memberi tuition secara percuma bukan hanya untuk tingkatan 5 tetapi juga tingkatan 3 dan 4. Dan ini telah ditambah daripada 10 juta kepada 15 juta dan dia akan memberi manfaat kepada lebih 30,000 pelajar. Selain daripada itu, kerajaan juga akan menambah beasiswa tempatan mereka panggilkan di mana setakat ini kita beri 400 kepada pelajar tetapi kita akan meningkatkan bajet tersebut kepada 800 ringgit seorang dan ini akan memberi manfaat kepada 11,000 pelajar di negeri Sarawak. Inilah di antara intipati yang paling penting dalam bajet 2024 yang telah dibentangkan, telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak pada mesyuarat yang lepas. Baik, Zarul, kita melihat daripada penerangan yang telah disampaikan oleh Datuk. Boleh kita sifatkan, Datuk, Sarawak sedikit kehadapan dalam bidang pendidikan ini, Datuk? Baik, Datuk, seterusnya, Datuk. Saya tertarik juga mengenai dengan program DLP, iaitu Dual Language Program, yang mana program ini memberi pilihan kepada sekolah untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran dan ia telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan KPM sendiri. Mungkin Datuk boleh ulas sedikit mengenai perkara ini. DLP ini kita di Sarawak amat bertuah sekali. Sebab apabila Menteri Pendidikan sebelum ini telah mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat supaya Sarawak menggunakan DLP secara menyeluruh. Perlu diketahui di sini bahawa negeri-negeri lain juga ada DLP tetapi tidak secara menyeluruh. Tetapi negeri Sarawak semenjak 3 tahun yang lepas, kita telah menjalankan DLP program ini secara menyeluruh di mana tidak ada satu sekolah pun ditinggalkan dalam program ini. Semua sekolah mesti mengajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Jadi kerajaan negeri bersetuju tanpa apa sebarang bajet daripada kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri bertanggungjawab sendiri untuk menggunakan bajet negeri untuk melaksanakan program ini. Program DLP ini adalah amat penting sebab kita percaya bahawa bahasa Inggeris adalah merupakan suatu bahasa ilmu yang perlu pelajar-pelajar kita menguasai supaya dapat menguasai ilmu yang berimpak tinggi terutamanya ilmu teknologi. Jadi sebab itulah kerajaan negeri tidak ada fikir 2-3, kita terus menerima cadangan ini dan alhamdulillah kita sekarang ini telah tahap ke-4, maksudnya pelajar-pelajar tahun 4 sekarang ini menggunakan bahasa Inggeris untuk belajar matematik dan sains. Walaupun isu ini masih lagi berlakunya masalah di tempat-tempat lain, tetapi biarlah Sarawak stick dengan polisi ini, tetap dengan polisi ini dan kita tidak akan mengubah apa sekalipun untuk kembali mengajarkan menggunakan bahasa Malaysia untuk 2 mata pelajaran ini, tetapi kita akan tetap menggunakan bahasa Inggeris untuk 2 mata pelajaran ini iaitu matematik dan sains. Dan difahamkan juga apabila Sarawak melaksanakan program dual language ini, sehingga kan Sarawak dikatakan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Jadi bagaimana Datuk melihat perkara ini? Kita mempunyai dasar mengikut apa yang telah dipersetujui dahulu bahawa kita menggunakan bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Jadi tidak ada timbul persoalan mengapa Sarawak menggunakan bahasa Inggeris untuk mengajar matematik dan sains. Sebab itulah persetujuan dan perjanjian telah kita persetujui. Maka kita harus laksanakan. Jadi saya tidak melihat ini sebagai suatu masalah bagi Sarawak sebab kita telah menerima bahawa selain daripada kita memperjuangkan penguasaan bahasa Malaysia tetapi kita tidak mahu anak-anak kita ketinggalan dalam bahasa Inggeris. Sebab itulah kita mementingkan kedua-dua bahasa. Tidak rugi kita mementingkan kedua-dua bahasa dan juga kita tidak kurang patriotik kalau kita mementingkan dua-dua bahasa. Yang paling penting dari segi patriotisme ini ialah anak-anak kita berjaya. Tidak ada gunanya kita patriotik tapi anak-anak kita tidak berjaya. Sebab tidak menguasai bahasa Inggeris. Saya kira dengan penguasaan bahasa Inggeris juga akan meningkatkan lagi belajar dengan dalam bidang STEM iaitu teknologi, sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Dan ini juga selain dengan hasrat Sarawak untuk menubuhkan
makmal sains di setiap sekolah yang ada di Sarawak ini. Jadi bagaimana Datuk melihat tujuan untuk merupakan makmal ini mampu untuk meningkatkan pelajar dalam bidang STEM? Kajian telah menunjukkan bahawa seseorang pelajar itu lebih minat. Minatnya ke arah mata pelajaran sains akan bertambah jika dia belajar sains di dalam makmal sains, bukannya dalam bilik darjah. Memang banyak daripada kajian menunjukkan pentingnya makmal sains ini diwujudkan di sekolah. Tetapi malangnya di Sarawak, kita masih banyak lagi sekolah-sekolah yang tidak mempunyai makmal sains. Misalnya 24 sebuah sekolah menengah yang mengajar pure sains ataupun sains tulen tidak mempunyai makmal sains yang lengkap. Lebih daripada 500 sekolah rendah tidak mempunyai bilik makmal. Jadi ini sedikit sebanyak mengurangkan minat pelajar. Sebab itulah enrollment dalam STEM ini berkurangan semenjak kebelakangan ini. Walaupun ada menunjukkan peningkatan, tetapi peningkatan tersebut tidak mencapai matlamat yang seharusnya kita target. Sebab itulah kerajaan negeri berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini, kerajaan negeri sanggup membina apa yang kita panggil Common Science Lab ataupun makmal sains bersepadu di setiap daerah untuk menangani masalah isu sekolah-sekolah yang tidak ada makmal sains. Perlu ditekankan di sini, iaitu makmal sains ini akan diwujudkan untuk diguna oleh beberapa buah sekolah yang tidak mempunyai makmal sains, tetapi kita mahu makmal sains ini lebih baik daripada makmal sains yang ada di sekolah supaya guru-guru dapat menggunakan makmal ini dengan lebih menyeluruh. Perlu diingatkan juga bahawa kebanyakan makmal sains walaupun ada di sekolah tetapi dari segi maintenance-nya, dari segi consumable items yang banyak berkurangan. Jadi kerajaan negeri tidak mahu perkara tersebut wujud di negeri Sarawak, sebab itulah kita terpaksa juga mewujudkan ataupun membina makmal sains di setiap daerah ini. Jadi saya rasa itu saja. Betul Zarul, itu saja. Terima kasih kepada Datuk Sama-sama. Dr. Anwar Repai atas kesediaan bersama-sama dengan kita Dialog TVS untuk hari ini. minggu ini. Dan Zarul, saya kira itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk teruskan saksikan Dialog TVS bersama dengan tetamu-tetamu jemputan yang lain lagi, bersama-sama dengan host-host yang lain juga. Saya Zazah Awang. saya Luqman Muhammad. Assalamualaikum. Salam selamat Jumaat Makmur.